Okay. Nanti aku update. Okay guys, kita sambung dalam Q&A lagi ya. Okay, tanya balik soalan. Tadi kat mana aku sebab aku dah lupa siut. Ni, IMF menjangkakan 60% kejatuhan, lepas tu kena peningkatan setiap 10% saja. Maksudnya kita lihat bahawa kemungkinan recession ke depression dan depression through recovery tu akan ambil a long time to settle lah kan. So Betul? be prepared lah guys. Itu je. Ada soalan lagi? Sorry guys, tadi tamat dah. Aduh, fail betul lah. Aduh. Tak tahu lah, Instagram dia sejam ke dia bagi? Lalu aku live rasa macam 2 jam. Sejam je. Aku baru tahu. Nanti ada timer bagi tahu lah. Okay. Okay guys, soalan for ni. Kita buka kita makan. 10.30 soalan, lepas tu kita akan end live lah. Kita end live lah. Terima kasih lah walaupun end live korang masih join walaupun tak ramai dah. Saya nak order tapi awak tak roger. Tahu-tahu dah habis. Tahu-tahu dah 900 pieces lah awak punya tahu bergedil. Kenapa tu? Kenapa apa tu? Tak ada. Member tu jual tahu bergedil nak order. Nak order dah habis lah. Dah sold out. Kenapa saya cakap saya terik sebab nak lawan kapitalis? Dia macam soalan. Okay, bagi saya sebenarnya kapitalis yang saya masukkan ni adalah kapitalis barat lah. Kenapa kita nak lawan kapitalis barat? Sebab apa? Diorang dari dulu sampai sekarang dah conquer dunia dalam senyap dengan hanya menggunakan duit saja. Jadi di dalam trading ni adalah sebuah tools yang telah dicipta untuk saya sendiri mendapatkan balik hak-hak saya, duit-duit saya yang telah ditipu. Sebab apa? Saya punya duit dalam diam telah dicuri menggunakan inflasi. So that's why dalam trading sini saya akan try collect saya punya money. Sebab apa? Time value money. Masa itu emas. So saya menggunakan masa saya untuk dapatkan balik nilai yang sebenarnya kita dapat. So that's why dengan menggunakan ilmu, dengan menggunakan knowledge, dengan menggunakan teknik dan disiplin yang tepat dan cantik, korang boleh fight against the capitalist lah. Supaya apa? Kita tak adalah bodoh-bodoh cakap dengan bank naikkan bunga terpaksa bayar mahal. Tidak. Karipap tiba-tiba RM3-2. Kenapa itu? Sebab sebenarnya inflasi tu. Tu sebab saya nak fight diorang adalah dengan cara simpan emas, buat trading. Sebab kita nak dapatkan balik nilai-nilai yang dah telah dicuri tu. Sebab RM1 sekarang tak sama dengan RM1 10 tahun lagi. Nilai dia dah berubah. Walaupun duit kertas tu RM1, still RM1. RM1. Kan daripada inflasi tu tadi, duit tu menjadi nilainya lebih kecil daripada RM1 yang mungkin masa zaman tok nenek kita dulu. Dulu nak beli gula 2 sen, 5 sen, 10 sen. Sekarang budak pergi sekolah kena bawa RM5. Kita pergi sekolah dulu bawa RM1, 50 sen gitu je. Dah boleh lah beli nasi kan. Macam tu lah. So ada soalan daripada Siful Gaza, apa tanda-tanda awal untuk masyarakat aware yang dunia nak bertukar ke kepesatan penggunaan mata wang digital? Ini sebenarnya Sehairil dah pun explain semalam tentang market revolution. Betul tak Rail? Maksudnya emas kepada fiat currency through mata wang digital. Aku rasa better Sehairil ulang balik apa yang dia explain pasal market revolution ni. Bagi surface je. Okay, surface lah. Okay, kita tengok pada zaman dahulu, pada zaman Greek, Yunani dulu, zaman Mesopotamia dulu, orang menggunakan jual beli bermula daripada barter, iaitu barang ke barang. Kalau orang tengok pergi museum, orang pakai tulang, orang pakai batu special, batu bertukarlah kepada emas. Sebab apa? Satu dunia menganggap emas ni adalah satu yang bernilai. Dan memang Tuhan cipta emas tu dalam dunia banyak tu je tak boleh dihasilkan dan memang tak boleh dihasilkan lah. Jadi emas menjadi satu medium exchange ataupun the real money is gold. And then lepas emas, orang susah nak bawa emas sebab emas ni kalau nak bawa banyak-banyak, nak beli kereta takkan nak bawa 2 kilo kan. So adalah berlakunya bank bagi apa? Bank bagi kita IOU ataupun surat pajak lah. Surat pajak tu lah yang adalah merupakan duit kertas pertama yang digunakan di dalam dunia. So dari benda tu evolve dan sampailah sekarang kita ada duit kertas kita sendiri. So sekarang ni disebabkan paper, orang dah go ke arah paperless, orang dah tak nak pegang cash. Dan kalau kita tengok dalam pandemik ni pula, memang kalau boleh orang tak nak, orang sendiri cakap dari bagi duit ke tangan orang pun kemungkinan boleh kena corona. So kat situ dia dah kat situ saya sendiri nampak global sebenarnya dah tekan kita ke arah digital currency. So memang kita
ke arah situlah digital currency, iaitu transaction secara digital saja. Dan yang ini saya ada teori yang lebih deep tapi saya tak nak ungkai sekarang sebab saya masih dalam research lah benda ni. Kita nampak pun digital money ni dah berlaku mungkin 10 tahun ke belakang. Kita dapat lihat penggunaan kad kredit sebagai satu medium wang yang boleh digunakan. Itu kad. Dulu hanya ada kad kredit, sekarang dah ada kad debit. Kemudian 3 tahun kebelakangan ini kita dikejutkan dengan satu lagi kemunculan money revolution yang baru, iaitu wallet. Kita panggil electronic wallet. Kita ada, tak kisahlah Big Pay ke, QR Pay ke, On Pay ke, Boost ke, itu pun adalah antara salah satu digital currency yang kita tengah gunakan sekarang. Cuma kalau kita nak masuk ke arah cryptocurrency menjadi sebuah currency yang diiktiraf dunia, mungkin itu akan mengambil masa yang sangat-sangat lama lah. Sebab contoh dekat Malaysia 2017-2018 dah keluarkan satu paperwork berkenaan untuk meregulasikan mata wang digital ini ke dalam transaksi di Malaysia. Kalau anda tak percaya, anda boleh buka Bank Negara bahagian Akta Money Laundering punya bahagian, Anti-Money Laundering Act. Dekat situ ada paperwork yang diorang sediakan tentang cryptocurrency ni. Tapi untuk semua negara accept cryptocurrency sebagai mata wang rasmi dunia, aku akan rasa benda tu lambat lagi lah. Sebab tak ada regulator. Tak ada regulator satu hal, tetapi cryptocurrency ni dia ada satu benda yang fiat currency tak ada, iaitu transparency. Maksudnya kita ke mana, ke siapa dan sebagainya. Kalau sebuah government itu adalah government yang corrupted, adakah mereka berani untuk tunjuk transparency duit tu di dalam wallet mereka? Takkan berani. Aku nampak benda tu akan lama lagi lah. Tetapi adakah boleh direalisasikan? Boleh jika sesebuah kerajaan itu adalah kerajaan yang sangat-sangat clean. Tapi susahlah nak jumpa kerajaan clean sekarang ni, sebab majoriti kerajaan, sebaik mana pun kerajaan tu, akan ada corruption di dalam dia. So benda tu kita tak boleh nafikan sebab itu adalah permainan politik. Normal lah. So market bergerak lebih dipengaruhi oleh sentimen atau fundamental atau technical analysis. Bagi aku, market ini dipengaruhi oleh semua tu. Betul. Dipengaruhi oleh fundamental. Fundamental ni datangnya daripada mana? Daripada ekonomi. Bila ekonomi itu bercerita sekian-sekian banyak, yang datang perkara kedua adalah sentimen. Siapa sentimen ni? Kita lah. Kita retail trader ni lah adalah sentimen yang menggerakkan pasaran tu. Bila sentimen berlaku atas fundamental ini tadi, barulah technical analysis digunakan. Technical analysis digunakan untuk menganalisa carta yang ada di dalam MT4 ni. Tak kisahlah yang you pakai candlestick ke, line chart ke, bar chart ke, kena pakai technical. Sebab tu aku selalu tekankan dalam live aku dengan Syahrir, selalu cakap jangan pilih satu tapi ambil semua. Sebab apa? Technical membantu untuk memahami carta, tak kisahlah carta apa yang korang gunakan, dan fundamental untuk membantu korang memahami pergerakan pasaran dari sudut ekonomi dan juga dari sudut sentimen. So lengkapkan dua-dua ni, insya-Allah. Kami tak boleh janji korang akan mantap dalam trading, tapi kami boleh kata setakat pengalaman kita orang bertahun-tahun dalam ekonomi dan juga di dalam technical trading, kita orang nampak benda tu sangat berkesan. Sebab tu kita kena balancekan dua-dua. Jangan ada yang kurang, jangan ada yang lebih. Jangan tak ambil langsung. Tetapi akan ada orang bagi hujah. Tu ada je trader-trader yang pakai technical 100% boleh je buat duit. Sebab tu kita orang cakap, kita orang tak paksa. Dan benda tu memang boleh buat. Ada orang trade technical 100% boleh buat duit. Ada orang trade fundamental 100% boleh buat duit. Tetapi kalau you boleh buat dua-dua, you ada benda yang orang lain tak ada. You cakap pasal ekonomi, you boleh jawab. Orang cakap pasal technical, you boleh jawab. Sebab you ada kebolehan untuk memahami keseluruhan pergerakan pasaran tu dalam Betul, saya setuju. Dia tak boleh je. Bagi aku juga memang kita kena ada dua, sebab kalau kita tak ada dua-dua, kita tak tahu market ke arah mana. Kita takkan tahu, maksudnya memang secara teknikal kita nampak jatuh. Tapi kot Trump tweet pelik apa, lepas tu market pecah, korang akan cakap oh Trump tweet.
tanpa korang perasan awal. That's why kita kena tengok dua-dua baru kita execute trade. Baru kita buat keputusan. Dia kena lengkapkan dua-dua. Tapi tak adalah kita orang cakap pakai teknikal 100% ni bullshit. Tak juga, sebab ada je orang pakai teknikal buat duit. So ikut keinginan dan kemampuan masing-masing. Kalau rasa boleh terima fundamental ni sebagai salah satu medium ilmu korang, go on, dengar dan belajar. Tapi kalau rasa tak mampu, kau cakap, oh saya mampu faham teknikal je Sifu, saya mampu faham teknikal je sir, go on lah dengan teknikal. Tak ada pula kita orang macam tu. So kat Malaysia, andai kata betul PKP sehingga hujung tahun, apa jadi dekat Malaysia? Sebagai bisnes kecil-kecilan, saya sangat-sangat terganggu. Even penyewa pun tak mampu nak membuat bayaran. Sila jawab. Apa soalan ni siapa tu? Bos Jos tu, soalan ni. Kat Malaysia, andai kata betul PKP hingga hujung tahun, apa jadi kat Malaysia sebagai kecil-kecilan penyewa pun tak mampu. Okey, pertama sekali kita kena pandai adapt dengan market lah. Iaitu contoh seperti Nike, kita tengok Nike. Macam mana dia sebelum ni buat kasut, sekarang dia jual topeng mask. Dia orang cipta topeng mask sebab dia orang nak adapt dengan market. So untuk bisnes macam korang ni, macam kecil-kecilan, saya faham, saya sendiri pun ada bisnes kecil-kecilan. Okay, pertama sekali korang kena downsizing. Memang kadang-kadang kita nak berhentikan pekerja tu, memang kadang-kadang kita fikir, tapi kita kena bagi tahu juga sebab kita kena bagi tahu juga ni tak downsizing pun kalau dia membantu, kalau dia membantu kita dan kita buang, tak gunalah. Kita buang aset. Tapi kalau dia memang adalah satu beban untuk kita tanggung, jadi kita kena fit balik kita punya company tu. Kita kena tengok balik kita punya company supaya company kita boleh smooth bergerak bersama. Yang penting together tu bergerak. Okay, satu lagi dari segi profit margin. Profit margin tu yang saya cakap, kalau barang korang tu korang kena tengok produk korang, adakah produk korang ni everyday goods ataupun sesuatu yang semua orang nak, ataupun adakah produk korang niche market, certain orang je nak. Okay, korang kena pandai target market korang, and then korang kena pandai main dengan kompetitor lah, iaitu cari supplier baru yang boleh lebih mudah. Tapi wallahualam lah, saya perkara-perkara macam ni saya faham sebab supplier pun ada yang tutup, benda macam tu. So bagi saya terbaik adalah downsizing lah. Macam mana Petronas sendiri yang besar tu pun potong gaji. Dia orang sendiri pun potong gaji. Petronas yang besar sendiri pun dah buat potong gaji. Kita ni yang kecil-kecilan ni takkan tak nak potong gaji. Bukan kita nak suruh dia ni, tidak. Tapi dalam masa yang sama kita boleh ajar dia ataupun kembangkan lagi bisnes kita. Sebab dalam masa sekarang ni kita kena bergerak laju. So bila kita kena bergerak laju, tapi kita kena tahu yang penting sahaja. So kita contohnya sebelum ni company kita jual produk A, produk B, produk C. So dengan dalam masa keadaan sekarang kita tengok produk A saja yang cantik. So kita buang produk B, buang produk C, kita fokus produk A. Dan kita tambah lagi satu produk yang tambah baru, produk Z mungkin yang boleh membantu boost sama-sama. Yelah. Sebab bagi aku nampak kita faham dalam keadaan ekonomi sekarang ini banyak yang terkesan adalah small medium businesses ataupun small medium entrepreneur kan. Maksudnya macam abang Bos Jos pun kita tahu dia buat bisnes apa. Kita tahu dalam situasi sekarang ni tak ada pun orang nak ambil servis dia. Tapi bagi aku nampak kalau kita nak buat cara yang terbaik adalah kita kena adapt dengan situasi, itu yang pertama, dan kita kena buat revolution dengan bisnes kita. Sebab apa bisnes yang dalam konsep konvensional ataupun bisnes lama-lama yang tak melibatkan digital, mereka down. Tetapi kenapa? Kalau kau lihat, kalau kau tengok bisnes-bisnes yang melibatkan digital, maksudnya bisnes online, kenapa mereka masa sekarang ni mereka buat duit kau-kau? Orang yang jual face mask secara online nampak sampai ratus-ratus juta kotak sebulan sekali order kan, satu kontainer, dua kontainer. Kenapa survive dalam keadaan situasi bisnes-bisnes konvensional ni tak boleh survive? Sebab kita dalam dipanggil business type, kita dalam teknologi, kita kena adapt dengan cara tersebut dan kita kena cuba cari jalan. Contohnya F&D industry, food and delivery kan, beverage, F&B. Dan food and beverage ni ataupun F&B ni, mereka kena cuba cari jalan untuk buat perkara yang berbeza. Mungkin sebelum ini tak ada buat delivery, lepas ni kena create runner sendiri, buat delivery, control the area. Kita ambil lah mungkin 10 km punya kawasan tu, kita cover semua
expenses. Sebab orang sekarang ni malas dalam keadaan aku letak diri aku lah. Aku letak diri aku ni jenis, family aku jenis bila dalam keadaan macam ni, kita orang malas nak keluar beli barang, kita orang malas nak masak. Jadi apa yang kita orang buat, kita orang selalu call runner, hello runner, saya nak beli barang-barang ni, tolong pergi beli jap. So dalam keadaan itu, dia orang boleh buat duit. Bayangkan, itu aku seorang, aku beli barang setiap minggu, runner charge aku RM30 seminggu. Itu seorang. Kalau dia boleh, sehari dia boleh dapat 10 orang, 20 orang, 30 orang, dekat situ minyak pun dah cover lah. Duit minyak cover. Minyak pun dah murah sekarang ni kan. Aku rasa kalau kancing tu mungkin RM20, RM30 sekarang ni kan. Boleh 2 minggu punya cerita. So benda tu kita kena ubah mindset kita untuk adapt dengan situasi dan cuba buat revolution on businesses. Kalau kita tak pernah digitalkan business kita, cuba digitalkan business kita selepas ni. Itu cara yang terbaik bagi aku lah. Contoh yang aku nampak sekarang, orang duk sibuk buat bazar online. Something new lah. Yalah, something new. Bazar Ramadan orang tak nak buat, tapi dalam keadaan situasi ni bazar mungkin boleh jadi sekarang ni kan. So kita kena bijak berfikir bagaimana kita nak merevolusikan bisnes kita tu menambah baik kan, mengikut situasi semasa. Kita tak boleh berada di level yang sama sampai bila-bila. Itu cara aku lah. Kan aku banyak guna fundamental news untuk trading. Jadi bilakah masa paling sesuai untuk aplikasikan fundamental ni untuk trade? Macam time ni Forex Factory ke lebih kepada tunjukkan arah untuk technical? Silakan. Okay. Alright, fundamental ni bukannya sekadar news. News tu hanya sekadar orang kata 30% saja dalam fundamental. Fundamental ni termasuk market behavior, termasuk market hour, termasuk pergerakan candle tu sendiri, siapa behind the chart. So kalau korang cakap pasal hanya sekadar Forex Factory saja, yes, kita akan menggunakan Forex Factory tu sebagai yang 30% tadi kita dah tengok lah di dalam tu, dan kita dah buat kaji sedikit secara data, kita dah calculated untuk fokus kita sendiri. Supaya kita tahu bila data keluar akan weak ke tak. Contohnya minggu lepas berlakunya apa, data pengangguran, unemployment claim tentang US. Okay, so kita dapat tahu sendiri yang sebelum ni unemployment rate tinggi, menaik selama 600,000. Dan okay, bila kita buat kajian, alright, kenapa unemployment rate turn out dia jatuh kepada 500 dan it's a good news lah for them. Sebenarnya kenapa adalah berlakunya coronavirus, frontliner ramai diperlukan. So bila frontliner ramai diperlukan, mereka akan dapat job lah. So kat situ yang kita dah kaji awal sebelum data keluar, kita dah boleh buat trading lah. Supaya one day bila kita nak trade tu, kita dah ada follow technical, kita dah siap drawing kita, technical kita, and bila fundamental news tu keluar, maksudnya dia, orang tak boleh masuk news pukul 8.30. Korang nak entry pukul apa, takkan nak tunggu news keluar. Selalunya news keluar, market dah bye-bye lah. So dia timing dia. So itu dalam fundamental lah. So kalau nak tahu nanti, join lah live trade. Macam mana kita handle fundamental ni. Korang tengok macam mana kita orang handle fundamental live trade. Pukul berapa kita orang entry, pukul berapa kita orang close order, pukul berapa kita orang nak buat second round ke third round ke. Based on that particular thing, kita akan baca ekonomi dan sebagainya. So setakat itu je. Ada soalan terakhir, 2 soalan terakhir sebelum kita tamatkan live kita. So kita orang dah share sangat-sangat banyak. InsyaAllah diharapkan korang dapatlah sedikit sebanyak informasi yang kita orang share ni. Kita orang tak minta 1 sen pun duit korang. Cuma kita orang minta korang support setiap kali live yang kita orang buat, dan support channel-channel kita orang. InsyaAllah setiap minggu kita akan buat live trade, setiap minggu kita akan buat free classes. Dan dalam keadaan PKP ni, nampak? So PKP ni korang kena cari alternatif untuk buat side income. Macam mana nak buat side income? Paling best adalah trade lah. Tetapi korang kena tahu bagaimana cara yang betul, macam mana nak live trade dan sebagainya. Okay? So macam mana nak join live trade tu si Fukazan and Sairil? Kau tag channel Kaki Live kau tag channel Kaki Live Trade. Dia punya ni Kaki Live Trade lah, dia punya nama Telegram. Yes, tahu. Lepas tu tag kat situ. $29 hari bulan saya akan buat tu dekat pin message tu ada Kaki Live Trade punya channel tu.
boleh terus masuk ke dalam channel tu. Bila ada live trade ataupun ada live daripada kita orang berdua, nanti akan diinfo dalam tu. Of course lah, walaupun live trade percuma, kenalah buka account. Tak ada account pula. So, buka lah account. Macam mana nak belajar trade? Boleh PM dalam kaki live trade ada Sehairil boleh mengajar, korang PM lah. Kalau korang ada basic, nanti Sehairil akan bawa kepada kita punya team untuk mengajar basic. Nantilah dia boleh PM dia. PKP ni from sekarang menjadi main income. Thank you Sifu berdua. Sama-sama bang. InsyaAllah kita dengan full time income ni boleh jadi duit lah. Gila tak support ilmu free. Okay, cantik. Kaki left trade lagu City ni kan. Kaki left trade lagu City ya bang. Lagu paling padu kan. So untuk berita-berita ekonomi dalam bahasa Malaysia, kita ada channel Economic Machine yang diurus oleh Sehairil. Beliau akan ada update, saya pun akan ada update. Saya lebih kepada update breaking news, iaitu news yang keluar daripada data-data dekat Bloomberg, dan Sehairil akan lebih update kepada data-data yang berkenaan dengan analisa lah. CPI keluar sekian-sekian banyak. Jadi apa prediction strong ke USD itu bahagian Sehairil. Saya akan banyak update pasal Bloomberg punya data, contohnya minyak naik, minyak turun, Trump buat demo ke whatever tu, saya bahagian saya. So kita orang, so insyaAllah kita buat 100% dalam bahasa Melayu untuk bantu korang. Sebab saya tahu ramai daripada kita ni bukan tak faham bahasa Inggeris, faham, cuma bahasa-bahasa ekonomi ni pelik-pelik. Bahasa-bahasa kadang-kadang dia intellectual level dia lebih tinggi daripada kamus Harvard tu kan. So, tak, okay. Bagi aku diorang sengaja pakai bahasa macam tu sebab diorang tak nak kita ambil tahu. Betul. Tapi orang yang dah ambil tahu, nak memberitahu baru nak ambil tahu tu ambil masa yang lama lah. Macam sekarang kita buat ke degree master dia dah berapa tahun? 8 tahun ada daripada start ambil. 5 lah. Pun saya sekarang ni dah siapkan master, alhamdulillah, pun dah ambil masa 4-5 tahun. So kita orang tak ambil masa sebulan 2 tahun nak faham benda-benda macam ni. Tapi kita orang cuba yang terbaik untuk fahamkan korang dalam Economic Machine punya channel. Tapi janganlah anggap terus faham terus kan. Keep learning. Bloomberg Terminal akan receive new dulu ke before ke portal news lain? Ya betul. Bloomberg Terminal berbeza dengan website Bloomberg. Itu saya nak kena tekankan awal-awal. Bloomberg website Bloomberg.com tu adalah news surface. Dia tak cerita dengan dia dapat benda tu dengan free. Macam saya dan Sehairil, kita orang mempunyai akses ke dalam Bloomberg Terminal. Bloomberg Terminal ni cubalah Google. Nak dapatkan benda tu bukan individu boleh beli. Individu tak boleh beli Bloomberg Terminal. Yang ada memang yang dah ada business established as a firm of business dalam bidang ekonomi sahaja boleh beli Bloomberg Terminal ni. So harga dia $24,000 setahun. Kalau korang ada duit dipersilakan beli, tapi korang pun tak boleh beli sebab korang individu. Tapi kita orang share dalam kaki live trade nanti, kaki live trade pula dalam Economic Machine nanti. Setiap info dan Sehairil akan explain dengan lebih panjang apa data-data yang nak keluar nanti. Gitulah. Saya perasan tenaga-tenaga pengajar dalam bangsawan semuanya ada education background bidang ekonomi. Sebab bagi kami, macam saya bila saya establish bangsawan dulu, saya nampak, saya tahu orang tak minat fundamental, orang tak minat ekonomi. Orang bosan. Orang bosan. Kita orang bincang popai ni, ada kejap 100, kejap 200, kejap 100, kejap turun, kejap naik. Kenapa? Sebab orang kadang-kadang, alamak bosan lah, apa dia orang ni cakap kan, tak faham aku. Betul tak? Tapi berlaku corona, orang nampak. Kan. So ekonomi ni bagi kita orang rasanya lebih membantu memahami projection pasaran tu. Macam tu. Maksudnya kita boleh tahu, okay minggu ni keluar data ni kita boleh fokus, oh USD mungkin strong minggu depan, USD mungkin weak minggu depan. Tetapi nampak tak bila kita orang start benda ni, ramai yang dah start minat. Jadi kita orang tak nak stop benda ni. Kita orang tahu ramai yang minat, jadi kita orang provide benda ni secara besar-besaran. Dulu kita orang provide macam Abang Boss Job cakap sendiri, dia adalah salah
seorang bangsawan trader, kita dalam bangsawan je dulu. Kita orang Betul? memang tak dan ilmu fundamental ni dekat luar sebab kita orang tahu korang akan bosan. Tapi bila ada orang minta, ada orang datang kelas Hairil, ada orang yang memang betul-betul je kat saya, betul-betul minat ekonomi. So kita orang ambil inisiatif, create economic machine dan buat live macam ni. So at least boleh membantu kami sendiri sebagai pengajar ni untuk ulang kaji ilmu kami dan membantu korang yang baru nak belajar memahami ekonomi. Sebab tu kami tak boleh cerita deep market. Kalau kita orang cerita macam depth of market, kita orang cerita pasal deleveraging, kita orang cerita pasal apa lagi, apa dipanggil, adalah istilah yang pelik-pelik ni, korang takkan faham. Kita orang cerita surface. Bila dalam group nanti kita masuk deep sampai lubang kubur, faham? Kan? So ada apa-apa soalan? 2 minit lagi sebelum kita orang stop live. Anyway, kita orang berdua nak ucapkan terima kasih sebab join live kita orang malam ni. InsyaAllah kalau kami ada topik yang menarik untuk dikupaskan lagi nanti, kita orang akan buat live lagi dekat kalau perlu ramai orang, kita orang akan buat dekat Zoom lah. Okay? Tapi dekat Zoom more to serious education. Ni kita sembang-sembang santai je. Kalau sembang-sembang santai dalam IG kan. Betul, santai. Lepas tu ilmu-ilmu So lain okay, untuk korang yang nak belajar basic fundamental, boleh check IGTV saya. Untuk starting very good, sangat orang kata mudah faham insyaAllah. Dan kalau korang nak go deep lagi, PM Kaki Live Trade untuk masuk kepada economic channel, dan juga bukannya sekadar korang boleh belajar fundamental saja, technical pun ada, live trade pun dah bagi, apa lagi nak. So memang korang sebenarnya kita dah setkan satu benda, cuma tinggal nak tak nak je korang, dan willing to commit or not. Kalau korang commit, dan kita orang tak janjikan korang profit, kita orang janjikan korang ilmu. Profit tu come next bila ilmu dah mantap. Jangan korang anggap bila korang dah faham teknik trading ni, korang dah yakin sekali entry hentak lot 10, lot 20. Memang tak lah kan. Kita nak balancekan benda tu. Korang faham ilmu dengan jaga money management, then buat duit. Kalau you loss pun you loss sikit, you profit dengan keadaan yang sesuai dengan modal yang you ada. So janganlah orang cakap vision tu terlalu tinggi. Orang cakap jangan overconfident. Dalam trading ni overconfident adalah musuh ketat seorang trader. Overconfident menyesal tak berlagu. Menyesal tak berlagu kan. Sebab sekarang kalau korang nak menyesal pun, korang tengah PKP, kita orang tahu korang dah tak ada gaji, korang harapkan duit trade je untuk apa? Untuk survive kan. Tapi kalau korang tak jaga emosi, memang lingkup lah. Dalam trend ni dia sama juga macam ni. Macam ni orang akan nampak, orang akan beli ni. Diri yang tanggung. Stok tertinggal je dalam. Sama juga dalam trading. Korang tak boleh terus nak kejar benda tu. Dia kena slow-slow. Sebab kalau korang boleh, dalam kaki live trade sendiri, minimum selalunya diorang profit 10%. ASB sendiri, kalau korang letak duit ke ASB, 5.5%. So, dalam sehari korang boleh dapat 10%, compare dengan ASB korang kena tunggu setahun. So, korang fikir-fikirkan lah. Okay, so itu saja bagi kami berdua. Saya pertama sekali ucapkan terima kasih kepada yang join daripada first live tadi sampailah yang second live ni pun ada yang masih join. Harap-harapnya ilmu yang kita orang sampaikan pada malam ini termasuk dalam kepala otak dan janganlah dibuang. Dan kita jumpa lagi insyaAllah kalau ada topik-topik yang menarik yang kami nak kupaskan, kami akan umum dalam channel, dan bolehlah join di dalam IG kita orang, sama ada IG saya ataupun IG Sahairil. Saya dah tak mengajar sebab tu saya nak buat sharing free je, dan lebih kepada untuk support Sahairil sebab dia sekarang ni sedang giat aktif mengajar fundamental kan. So saya dah stop kan, saya dah stop mengajar. So saya memang tu nampak tu. Sebab tu dia tongkat. Aduh. Okay, you sementara.